Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, Anwar Ibrahim dan Ahmad Zaid Hamidi membuat satu persembahan di atas pentas, stage show. Sepatutnya Tun Dr. Mahathir Mohamad pun ada stage show dia. Dr. Mahathir nak buat ni penyampaian ataupun persembahan berkenaan dengan perpaduan Melayu. Tapi Mahathir disekat. It seems ini kali kedua dia cuba buat satu persembahan perpaduan Melayu tapi tidak dibenar. Mengikut Anwar Ibrahim, ada usaha untuk nak rampas kuasa ataupun menjatuhkan kerajaan. Ini samalah yang macam 16 September dulu, tahun 2008. So, Anwar buat percubaan lah. 16 September 2008 tapi gagal. Dia kata dia dah cukup 30 ahli parlimen Barisan Nasional yang akan lompat. Akhirnya seorang pun tak lompat. So dia punya I have the numbers tidak berlaku. So hari ni Anwar Ibrahim berkata ada pula grup lain sekarang nak buat dia punya 16 September. Mengikut cerita akan berlaku dalam masa 2-3 bulan lagi. Jadi Anwar sudah gentar. Sebab kalau 2-3 bulan lagi bermaknanya sebelum 6 pilihan raya negeri. Dan sekira benda tu berlaku, kekecohan tu timbul sebelum 6 pilihan raya negeri, iaitu Terengganu, Kelantan, Kedah dan yang penting ialah Selangor dan Pulau Pinang. Kubu atau sarang kuat Pakatan Harapan. Penang ialah DAP, Selangor PKR dan juga dibantu oleh DAP. Jadi dua negeri ni boleh dikatakan susah nak jatuh. Tapi sekarang ni mengikut laporan Terengganu, Kelantan, Kedah sudah tentu. Yang Penang dengan Pulau Pinang dengan Selangor ni sudah taraf 50-50 dah. Tidak lagi taraf 100% garanti untuk Pakatan Harapan ataupun PKR dan DAP. Ini yang merungsingkan mereka. Jadi bukan saja 6 negeri ni boleh dianggap sebagai in danger lah bagi Pakatan Harapan atau bagi kerajaan yang memerintah, tetapi parlimen juga. Sebab ramai di dalam barisan dan juga di dalam DAP tidak senang dengan keadaan sekarang. They can see that there's a failure. Dan banyak NGO, civil society, pergerakan-pergerakan yang dulu boleh dikatakan pro Anwar, pro DAP, pro Pakatan, hari ini sudah mengkritik dah kerajaan tentang banyak kelemahan, janji-janji yang tidak ditepati. Bermaknanya sekarang ni dia orang kata ini semua tak boleh buat. Dulu kata UEC lah, EPF lah, harga minyak lah, tol akan dimansul, abolish tol. Everything sekarang tak boleh buat. Dan yang sebenarnya kerajaan merancang nak kembalikan GST. Tapi dia tahu susah. So sekarang ni dia duk bagi hint lah. Satu hari kelak kita akan bawa balik GST. Bukan sekarang, bila keadaan ni dah okey. So dia hari-hari duk cerita pasal GST. Jadi dia nak prepare rakyat untuk satu hari, dan benda tu tidak akan berlaku dalam masa terdekat. Ini bukan cerita 10 tahun pada sekarang punya cerita. Within the next couple of months, tak sampai setahun, GST akan dibawa balik oleh kerana kerajaan dah tak ada duit. Negara dah tak ada duit. Tanpa GST, it's very difficult. Dan kalau kita guna cara lain mencukai selain dari GST, ramai tak bayar cukai, lari cukai. Jadi orang yang sepatut bayar cukai tak bayar, they escape tax.
ataupun avoid tax or evade tax. Kedua-dua. Jadi sekarang ni kalau tak guna GST, memang cukai ni banyak hilang. A lot of the tax will not be collected. So this is very important. Bagi negara, kalau nak collect cukai, kena melalui GST. Yang sistem lain ni, yang dia orang duk guna ni, banyak orang, syarikat dan individu-individu lari cukai. So this is the problem sekarang ni. Banyak yang mereka kata nak buat, tak boleh buat. Banyak yang mereka kata tidak akan buat, terpaksa buat. So this government is doing opposite of everything. Opposite of what they promise, opposite of what they promise they will not do, opposite of what they promise they will do. Kedua-dua. Apa dia janji buat, apa dia janji tak buat, dia kena buat opposite of that. And this is the problem. So baru mana tak masuk 4 bulan, kerajaan ni dah mula dilihat sebagai kerajaan gagal. So sekarang ni orang tak panggil kerajaan perpaduan, dia kerajaan gagal. Dan saya dengar raja-raja Melayu pun very unhappy dengan perkembangan ini, especially yang kes ni nak bawa orang Islam pergi melawat gereja dan sebagainya. Kata apa benda karut ni, orang tengah duk susah, orang sekarang tak ada duit nak beli keperluan rumah, makan ke, nak bayar sewa ke, atau nak bayar installment ke. Orang tengah susah tak ada duit, dia sibuk nak bawa orang Islam masuk ke gereja. Untuk apa? Nak pergi semayang untuk Tuhan bantu ke? So this is the problem sekarang ni. Dan Anwar ni dia buat macam ni sama dulu masa operasi lalang yang pertama tahun 87. Dia orang duk bangkit isu ni lah. China kurang hajar. Kita maknanya kita perlu mempertahankan sekolah kebangsaan. China ni dia nak sekolah China. Kalau China nak sekolah China, pergilah balik ke China atau pergi Taiwan lah. Ini Malaysia, kita guna bahasa Melayu. Dan dia kata kalau ini UMNO lah. Kalau China kurang hajar, kita akan mempertahankan hak Melayu dengan Kris. Kris ni akan mandi darah China. So bila berlaku tu, kecoh. Kita duk ugut ni nak guna Kris, nak tikam China, nak mandi darah dan sebagainya. Berlakulah operasi lalang. Jadi 100 orang lebih kena tangkap. Tapi yang 100 lebih kena tangkap tu tak terlibat dengan perjumpaan di di padang bola TPCA di Jalan Raja Muda Musa di Kampung Baru. Perjumpaan tu ialah perjumpaan pemuda UMNO Youth yang menganjur perjumpaan di TPCA di Jalan Raja Muda Musa. Tapi yang ditangkap tu bukan orang pemuda UMNO, orang lain, 100 lebih lain orang yang kena tangkap. So they detain under ISA 100 over people yang tidak terlibat, yang tidak kena mengena dengan rally ataupun perjumpaan pemuda UMNO tersebut, di mana dia orang ni duk ugut nak guna Kris dan sebagainya. So itu alasan. They just use that perjumpaan pemuda UMNO sebagai alasan untuk menangkap orang. Tapi yang kena tangkap not involved langsung dengan ugutan nak guna Kris dan sebagainya. Hari ni Anwar sekali lagi mengguna ugutan Kris. Dia akan mempertahankan demokrasi, dia akan mempertahankan kerajaan dengan Kris. So ini samalah macam 87 dulu. Bila dia bangunkan cerita Kris lah, tumpah darah lah, mandikan darah orang ni, orang tu dengan Kris. Mempertahankan hak Melayu, mempertahankan kerajaan dengan Kris. Same story, 1987. Dan nampaknya Anwar ni, dia ada ugut ni, nak menimbulkan perasaan risau. Dan dia akan kata orang ni, rakyat Malaysia rasa tercemas. Rakyat Malaysia ni takut. Jadi kita kena tenangkan keadaan. We have to calm the situation dengan kita menangkap beberapa orang. So alasan dia nak tangkap orang-orang tertentu. Dan saya diberitahu, oleh kerana tidak ada kes rasuah,
terhadap orang PAS. Dia orang guna isu rasuah ni terhadap pemimpin-pemimpin Parti Bersatu. Tapi pemimpin Parti PAS tak ada isu rasuah, dia orang nak guna isu keselamatan. Isu gangguan ketenteraman negara. Maknanya they are a security threat. So kerana dia security threat, ancaman kepada keselamatan, maka perlu mereka ditangkap. Dan ini mereka akan guna, dan mereka duk fikir ni kemungkinan Ustaz Tok Guru Abdul Hadi Awang pun akan ditangkap. Dan dia ditangkap kerana mengganggu ketenteraman atau mengancam keselamatan, sebab Tok Guru ni menentang Sultan. Tok Guru ni maknanya tidak ikut titah Sultan, dan Tok Guru Hadi mengugut kerajaan akan jatuh. Dia nak buat ni kononnya menjatuhkan kerajaan ialah satu kesalahan, satu jenayah. So Anwar ni is playing a dangerous game. Dia duk main macam pemuda UMNO dululah, masa operasi Lalang dulu. Now, Zaid Hamidi is dead. Zaid Hamidi ni is a dead man walking, ataupun di bangkai bernyawa, iaitu he is no more alive, he's been kept alive. Yang sebenarnya dia dah mati, tapi macam hantu raya. Yang duduk dalam dia ni hantu raya. He is not alive anymore. So Anwar terpaksa memberi nyawa kepada Zaid Hamidi. Kalau tidak, Zaid Hamidi habis, kena kubur. Dan beberapa perkara telah dibuat untuk menentukan yang Zaid Hamidi ini akan terus boleh jadi bangkai bernyawa, dead man walking. Satu daripadanya ialah membawa Barisan Nasional masuk ke dalam kerajaan, bring Barisan Nasional into the government, bermaknanya UMNO yang mempunyai 26 kerusi di dalam Barisan Nasional, dan bagi Zaid jawatan Timbalan Perdana Menteri. Jawatan Timbalan Perdana Menteri ni bukan untuk negara, bukan untuk kebaikan rakyat atau kebaikan negara. Ia untuk membenarkan Zaid Hamidi hidup apabila yang sebenarnya dia sudah mati. He's gone, he's finished. Satu lagi ialah untuk mengguna kuasa menteri untuk mengarah ROS, Registrar of Societies ataupun pendaftar pertubuhan, untuk mengharamkan pertandingan untuk jawatan presiden dan timbalan presiden. Mengikut undang-undang, mengikut perlembagaan, pertandingan untuk jawatan presiden dan timbalan presiden wajib diadakan. Compulsory. Dia tak boleh nak mengharamkan pertandingan untuk mana-mana jawatan dalam UMNO. Tapi mereka guna kuasa menteri, iaitu menteri mengarah ROS untuk meluluskan permohonan untuk mengharamkan pertandingan untuk presiden dan timbalan presiden. So, bila pertandingan untuk presiden dan timbalan presiden tu diharamkan, maka tidak akan ada orang mencabar Zaid. So, itu langkah kedua untuk nak menghidupkan bangkai semula, iaitu Ahmad Zaid Hamidi is dead, tapi want to keep him alive, a living corpse ataupun walking dead man. So living corpse ni, bangkai bernyawa ni, diberi talian hayat lah, is given a lifeline, oleh kerana sekarang ni dia secure. Nombor satu, dia timbalan Perdana Menteri. Nombor dua, parti dia duduk dalam kerajaan. Nombor tiga, tidak perlu pertandingan untuk jawatan dia. Dia boleh pegang jawatan tu sehinggalah ROS menentukan pertandingan perlu diadakan. Until then, he's okay.
So, beberapa langkah telah diambil untuk memelihara ataupun protect Ahmad Zahid Hamidi, dan tentukan yang dia ni tetap berkuasa, tetap relevan dan tidak tu. Dan satu lagi yang mereka membantu, yang keempat, ialah menyekat pendakwaan Ahmad Zahid Hamidi tentang kes LCS. Ahmad Zahid ni sudah ada cukup bukti yang dia terima 67 juta rasuah dari projek LCS. Dan dia punya money trail, paper trail, semua lengkap, cukup. Dan laporan ini bersama bukti sudah dihantar kepada Peguam Negara. Dulu lagi, semasa Ismail Sabri Yaakob Perdana Menteri. Bukan baru. Dan bukti ini cukup untuk nak charge Ahmad Zahid Hamidi. In fact, kertas charge pun sudah siap. The charge sheet dah siap. Hanya Peguam Negara kena sign kelulusan dan mereka boleh tangkap dan charge Ahmad Zahid Hamidi dengan kesalahan menerima rasuah 67 juta ringgit. Dan saya dah cerita banyak kali video sebelum ni macam mana dia dibuat transfer ke Singapura, dari Singapura transfer balik ke Malaysia. So Zahid Hamidi is finished. Sebagai Presiden UMNO, he's finished. UMNO itself, UMNO tu dah finish. Dan beberapa kes-kes lain, jawatan dia termasuk duit rasuah dan sebagainya. So Zahid is being kept alive by Anwar. Tanpa beberapa langkah tersebut, langkah untuk bawa UMNO masuk kerajaan, langkah untuk mengharamkan pertandingan jawatan presiden, langkah untuk stop pendakwaan terhadap Ahmad Zahid Hamidi dan macam-macam lagi. Bukan saja Zahid today will not be around, UMNO pun silap-silap will not exist anymore. So that is the story behind Anwar dan Ahmad Zahid. So Anwar ni dia nak buat drama, nak distract. Dia bangkitkan isu keselamatan, dia bangkitkan isu cubaan untuk rampas kuasa, dia bangkitkan cerita dia akan mempertahankan kerajaan dengan keris. Di Melaka dulu tahun 1511, dia orang cuba mempertahankan Melaka dengan keris. Tak ke mana juga. Jatuh juga. Akhirnya Portugis rampas kuasa dekat Melaka. So all this drama ni nak mempertahankan dengan keris. Cukuplah. Dekat Ukraine tu, keris tu tak guna. Tak ada harga 1 sen dekat itu. Dia orang gunakan roket, dia gunakan bom. Habis. You can keep your keris lah. And kalau you rasa you nak buat drama ni, Melayu takkan hilang di dunia, you nak guna, itu modal UMNO lah. Dulu masa Anwar duduk dalam UMNO, bolehlah menjerit, Melayu tak hilang di dunia lah, hak Melayu lah, mempertahankan dengan keris lah. Hari ni, Pakatan Harapan bukan lagi Parti Melayu. Pakatan Harapan bukan lagi pembela nasib Melayu. Pakatan Harapan ialah parti multiracial, parti multi-agama, dan parti di mana hak asasi ataupun liberal lifestyle, liberal society mempertahankan. Ini semua lain-lain ni, isu Melayu lah, bahasa kebangsaan lah, Islam lah, itu perjuangan Perikatan Nasional. Pakatan Harapan tidak lagi memperjuangkan baik Melayu, hak Melayu, bahasa Melayu ataupun agama Islam. That has nothing to do with Pakatan Harapan. In fact, Pakatan Harapan fokus dia jom ziarah, jemput orang Melayu, orang Islam, pergi melawat gereja dan rumah-rumah ibadat agama lain. Itu perjuangan Pakatan Harapan. Assalamualaikum. Salam sejahtera.